Gemas. Ini apa tanda berlampu yang Irfan tak pernah nampak sebelum ni? Oh, macam ni lampu dia rupanya. Ada lampu dekat atas ni, tulisannya macam... pertama kali Irfan nampak. Assalamualaikum Irfan. Waalaikumsalam, cikgu. Tengok apa tu? Irfan tengah tengok apa tanda berlampu yang Irfan tak pernah nampak sebelum ni. Oh, memanglah. Memang papan tanda ni lama. Vintage lah kan? Memang sekarang ni tak pastilah ada lagi ke tak. Ini zaman cikgu kecil-kecil dulu ke? Ini masa saya kecil-kecil dulu, waktu naik kereta api kan. Waktu naik kereta api dulu, yang kepala merah, kepala hijau semua tu kan. Oh, inilah papan tandanya. Sebelum ada yang elektrik ni, yang sekarang ni kan. Yang sekarang ni. Inilah papan tandanya. Tapi cikgu, kalau yang sekarang ni Irfan nampak lain sikit bentuknya, cikgu. Kita tengok yang baru pula. Boleh? Okey, ni yang baru. Yang inilah Irfan nampak. Okey, papan tanda berlampu yang terkini yang kita nampak dekat stesen kereta api, cikgu. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya, hos anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran produksi reka tanda dengan tajuknya Papar Tanda Berlampu. Bersama siapakah? Okey, kita akan saksikan terlebih dahulu video profil guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Baiklah, itu dia profil guru kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Yusran Muhammad Yatim. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam, Irfan. Alhamdulillah, baik. Sihat ya, Cikgu? Sihat. Irfan, apa khabar? Saya sihat, Masya-Allah. Tadi, Cikgu, kita dah ada lihat perbezaan antara dua gambar yang berbeza. Ya, ada gambar petanda yang lama, petanda berlampu yang baru pula. Jadi, apa kaitan gimmick kita dengan topik hari ini, Cikgu? Silakan. Sebab hari ini kita nak belajar berkaitan dengan papan tanda berlampu. Macam mana macam mana kita nak kenali papan tanda berlampu tu dan macam mana kita nak hasilkan. Itu sebenarnya. Baik. Okey, bisa teruskan? Silakan, Cikgu. Okey, yang pertama ni baiklah kita tengok pada standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, 6.1 standard kandungan dia, papar tanda diod pemancar cahaya ataupun light emitting diode. Okey, untuk SP ataupun standard pelajaran, kita tengok pada 6.11, okey, 612, 13, 14, kita tengok yang satu tu. 61 ni ialah melibatkan kita nak menamakan jenis papar tanda. Kita nak kenal nama-nama dia. Kita lihat dan kita tahu nama dia. Kemudian kita ada fungsi, menerangkan peralatan, kemudian kita pergi kepada macam mana kita nak membina panel tu. Tahu tak panel tu apa? Kita tengok depan ni. Baik. Okey, dia ada proses dekat situ 1 sampai 4, ya, 1 sampai 4. Kita terus kepada 6.1.5 yang ni membina kerangka. Lepas kita buat panel, kita akan bina kerangka pula. Okey, ada 3 proses kat situ. Kemudian 6.16 dia lebih pada melengkapkan pendawaian. Kita nak masukkan lampu. Masukkan lampu. Pendawaian lah tu. Kita akan belajar tu. Baik. 6.17 lepas dah buat kita akan uji panel tu. Boleh guna ke tidak kan, Cikgu? Menyala ke tidak. Okey. Kemudian 6.18 tu mengesahkan litah pendawaian papar tanda. Kenapa nak mengesahkan? Agak-agak Irfan kenapa? Nak sahkan litah pendawaian. Sama ada selamat ke tidak, Cikgu? Betul, Fan. Irfan memang A+ lah. Bagus lah. Okey. Walaupun dia menyala, walaupun dia menyala, kita tak tahu adakah pemasangan tu betul. Kadang-kadang dia main pasang je, dia tak ikut SOP yang sepatutnya. Mana tahu kena renjatan elektrik kan bahaya kan. Okey, kemudian lepas dah sah, dah okey, barulah kita pergi pada 6.1.9, kita pasang panel. Yang panel yang kita buat tu kita just masuk dan kita pasangkan pada dia punya papar tanda pada box tu. Kita pasang balik kat situ. Okey, kemudian 6.1.0 kita nak tahu berapakah belanja dan kos
berapa harga alat pula. Berapa harga dia punya bahan-bahan yang kita gunakan tu. Okey. Alatan tak ada apa sangat. Alatan memang kita guna berulang kali kan. Ya, betul. Yang penting bahan. Bahan tu maknanya di akhir sekali kita akan kira berapa banyak kos pengeluaran kita untuk projek tu ya. Betul, Fan. Baik cikgu. Silakan. Dan seterusnya. Okey. Kita terus pada maksud papan tanda berlampu. Okey. Papan tanda berlampu yang dipasang dengan lampu pada bahagian hadapan atau belakang panel. Asalkan papan tanda dipasang dengan lampu, kita panggil papan tanda berlampu. Asal ada lampu, itulah papan tanda berlampu. Ya, betul, Irfan. Okey. Silakan. Okey, seterusnya kita tengok pada standard pembelajaran yang seterusnya 6.1.1 iaitu menamakan jenis papan tanda berlampu. Okey, dia ada 1 sampai 7. Okey, boleh tengok pada skrin dan kita tengok yang pertama. Yang ni kita nak kenal panel kerangka kotak ni macam mana. Okey. Kriteria dia. Okey, kita tengok panel dia look cahaya, bahan menggunakan akrilik, polikarbonat dan tarpaulin. Lampu dipasang di bahagian dalam sebab dia rangka kan. Dipasang di bahagian dalam. Okey. Imej kat depan tu, dia mesti imej atau hurufan menggunakan vinyl legap atau luxina. Dia boleh yang legap boleh, luxina pun boleh. Okay, kemudian panel di bahagian sisi, depan, bahagian sisi dan belakang menggunakan panel legap. Sebab bahagian tu kita tak perlukan pencahayaan, dia kena tutup terus. Kita nak highlight yang bahagian depan saja. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang kedua ni ialah panel kerangka tunggal. Okey. Kriteria dia menggunakan bahan legap seperti akrilik, papan lapis, colorbond atau zinc pada panel dia. Kemudian lampu dipasang di bahagian hadapan. Tadi kat belakang ni, dekat depan. Lampu di depan. Kat depan kat sini. Okey. Imej dan atau hurufan menggunakan vinyl legap atau luxina. Imej atau hurufan dihasilkan menggunakan pelekat vinyl legap atau cetakan terus pada permukaan panel dengan menggunakan inkjet printer. Jadi, gambar yang anda tengok ni, sama ada dia menggunakan, kalau macam ni gunakan inkjet printer lah. Kalau yang simple-simple tulisan dia cuma just potong dengan vinyl saja. Vinyl sahaja. Ya, betul. Okey, seterusnya ada panel gabungan penghurufan atau imej 2D. Okey, panel legap, menggunakan panel yang legap, bahan seperti akrilik, polikarbonat dan tarpaulin. Lampu dipasang di bahagian belakang imej atau penghurufan. Imej atau hurufan menggunakan akrilik, vinyl legap atau luxina. Okey, kita tengok pada signage yang color ni, nampak tak? Okay, dia color. Dia color tu. Lampu tu di bahagian belakang. Maksudnya huruf R, huruf C, O, L, O, U, R tu dia di depan. Dia di depan macam ni lah. Di depan maknanya lampunya di belakang. Lampu di belakang tu. Dan dia flat. Dia bukan ada 3D apa. Dia cuma just yang dipotong. Dipotong. Mengikut hurufnya. Ikut huruf. Lampu di belakang dia. Okey, kita tengok seterusnya yang keempat. Panel gabungan penghurufan atau imej 3D. Okey, menggunakan panel legap, bahan seperti akrilik, papan lapis, colorbond atau zinc. Lampu dipasang di bahagian hadapan panel. Ini pun dipasang di hadapan. Okey, imej atau penghurufan berbentuk 3D dipasang pada panel. Boleh tengok sini ya. Imej atau penghurufan lah. Yang ni lebih pada penghurufan. Ya. Imej atau penghurufan dihasilkan dengan pelekat vinyl legap atau akrilik. Pun boleh. Okay, ada lagi 2 cikgu ya? Ada 7 kan? Okey, ini yang 7. Kelima silakan. Yang kelima, imej atau penghurufan 3D tanpa panel. Okey, panel ni untuk kalau Ifan nak faham, panel yang ni kita panggil panel. Okey, itu panel. Ini panel. Dan imej berada di depan. Kalau macam ni ada imej kan? Baik. Tapi untuk imej atau penghurufan 3D tanpa panel, dia memang semata-mata penghurufan saja. Penghurufan 3D dia letak di mana-mana lah, dia di atas lantai ke kan, ataupun dia digantung, dia tak ada panel. Yang ni memang digunakan penghurufan tu terus. Dia tak ada panel. Maknanya dalam setiap huruf tu memang dah ada lampu di dalam. Dia letak lampu dalam tu. Dia tak ada panel. Tak ada panel yang menahan di belakang lah. Tak ada. Baik. Betul tu. Okey, tidak menggunakan panel, lampu dipasang di bahagian dalam imej atau hurufan. Imej atau hurufan berbentuk 3D dipasang pada panel ni. Panel ni tak ada, dia kat bawah kan. Ni kat bawah. Okey, bahan akrilik luxina digabungkan dengan akrilik legap, aluminium atau colorbond. Tengok yang ke-6. Okey, yang ni neon
Okey, neon ni dia cuma melibatkan penghurufan tu dibuat oleh neon dengan lampu neon tu LED tu sekali. Okey, kita terus pada yang ketujuh. Yang ni LED yang dipasang dipasang dia membentuk huruf. Yang ni dia panel. Dan kamu tengok kat sini Bubble Lab Laundry ni, yang tu lampu yang disusun. Okey, kita pergi pada soalan pengukuhan. Baik. Okey. Rajah 1 menunjukkan sebuah papan tanda berlampu LED. Berdasarkan rajah 1, tengok rajah Okey, rajah tu. okey. Berdasarkan rajah tu, tandakan B bagi pernyataan yang betul dan S bagi yang salah pada ruang jawapan. Okey, cuba Irfan jawab. A ni apa? Ia menggunakan kerangka kotak. Salah ke betul tu? Oh, Irfan rasa salah, cikgu. Okey Ha. Salah, kita tengok dulu. Okey, salah. Okey. Ia menggunakan panel yang bersifat legap. Betul. Betul. Bersifat legap. Okey, sebab nampak perkataan kopi dekat situ. Okey. Lampu LED dipasang di bahagian belakang panel. Irfan nak jawab salah, cikgu. Okey, kita tak salah dulu. Okey, sebab saya kat depan ni. Okey. Ia dipasang di dalam bangunan. Betul. Betul ya? Last sekali, Okey. lampu LED dibentuk menjadi huruf dan imej. Kalau kita nampak ada imej cup dan juga ada imej perkataan. Jadi jawapannya adalah betul, cikgu. Okey, kita tengok. Tapi tak pasti sama ada betul ke tidak, cikgu akan bagi jawapannya. Tak apa, kita Jom tengok yang saksi, pertama Okey, yang pertama betul. Jawapannya salah lah. Salah. Ini betul lah. Okey. Okey, jawapan kedua. Oh, betul juga. Aha. Yang ketiga, oh betul. Betul. Hebat Irfan ni. Okey. Okey, yang keempat betul. Yang kelima betul. 100 markah untuk 100 Irfan. markah untuk Tahniah, saya. Irfan. Terima kasih. Okey, cikgu. Jadi, kalau dia tak menggunakan kerangka kotak, cikgu, kita menggunakan kerangka apa yang ini, cikgu? Okey, dia kalau tak guna kerangka kotak, dia gunakan kerangka tunggal. Kerangka tunggal dengan kotak ni dia beza. Kalau tunggal tu dia cuma satu part je. Kalau kotak tu, kerangka tunggal tu dia ada dua. Dia ada dua dan disambungkan. Itu yang dipanggilkan kerangka kotak tu. Okey, baik. Kita boleh teruskan seterusnya, cikgu? Okey. Last sekali kita tengok fungsi standard pembelajaran, fungsi papan tanda berlampu sebagai apa? Sebagai media pengenalan, menyampaikan maklumat, menarik perhatian umum dengan kesan cahaya yang menarik, mudah dilihat dan suasana gelap atau waktu malam. Itulah sebenarnya papan tanda Berlampu. Baiklah, cikgu. Yes. Terima kasih atas perkongsian untuk segmen yang pertama ini. Kita dah dapat namakan beberapa, ada 7 papan tanda berlampu dan betul. juga kita dapat mengetahui fungsi-fungsi untuk papan tanda berlampu. Banyak lagi perkongsian sebelah ini. Kita akan berehat dulu. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baiklah, kembali bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran produksi reka tanda. Okey, kalau tadi kita dah dapat tahu fungsi dan juga beberapa nama papan tanda berlampu ni, apa kata kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey, baik Irfan. Silakan, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran 6.1.3. Menerangkan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan reka bentuk papan tanda berlampu. Okey, dalam SP ni, murid-murid perlu kenali bahan tu. Bahan dan alatan perlu kenal dan tahu fungsi dia. Okey, kita tengok satu persatu. Jom, kita mula. Okey, yang pertama, kita tengok pada peralatan. Pisau motong akrilik yang biasanya kita gunakan untuk motong akrilik secara manual. Yang kedua, mesin pemotong cut off untuk motong tiup keluli. Pembaris keluli mendapat ukuran yang tepat. Sesuku L untuk mengukur ketepatan sudut. Kita ada jigsaw untuk motong secara mesin lah. Yang tadi manual kan, ni mesin. Okey, yang keenam tu mesin kimpalan MIG untuk kita mengimpal kerangka papan tanda berlampu tu nanti. Yang ketujuh, mesin pencanai ataupun biasanya kita sebut grinder untuk membuat kemasan pada penyambungan tiup selepas kita kimpal. Okey, yang ke-8 kita ada welding shield untuk kesempatan untuk tutup muka kita lah daripada kena kesan percikan api cahaya yang kuat tu. Kemudian yang 9 tu ada magnet kimpalan pelbagai sudut memudahkan kimpalan. Sekarang ni kita boleh pakai magnet tu untuk kita letak
Okey. Untuk petak besi kan. Kotak dulu kena pegang. Jadi lebih mudah lah. Memudahkan. Okay. Alright. Memudahkan kerja. Okey, kita ada pita mengukur untuk mengukur nombor 11 tu tukur penyerpih. Bila kita dah welding tu, kita dah kimpal kan, ada kesan-kesan yang timbul-timbul tu kan. Jadi kita kena ketuk lah. Kita kena buang kesan-kesan tu. Baiklah. Kemudian yang 12 tu reverter untuk kita melekatkan. Okey, kita pergi pada senarai bahan. Okey, kita ada akrilik, ada pelbagai warna akrilik kat situ. Sebagai panel hadapan atau sisi. Kemudian kita ada tiub keluli untuk membina papan tanda, untuk membina kerangka papan tanda berlampu itu. Okay, kemudian kita ada yang ketiga, kepingan aluminium untuk panel kerangka untuk papan tanda. Maksudnya kita akan guna kepingan aluminium untuk kita tutup bahagian kiri kanan dan belakang tu nanti. Okey, seterusnya kita ada polikarbonat. Okey, kat sini pun ada polikarbonat Okay. untuk panel hadapan papan tanda. Yang kelima, papan lapis untuk panel sisi dan belakang pun boleh. Yang keenam, kita ada wire digunakan untuk menyambung wire teras pada lampu. Seterusnya kita ada wire plug 3 pin digunakan untuk penyambungan wire teras. Yang ke-8, lampu LED dan klip. Okey, lampu LED yang kita tunjuk dalam kutek tu adalah contoh. Kalau lepas ni kalau murid ataupun guru nak guna jenis lampu yang lain tapi LED boleh, asalkan dia lampu LED. LED. Ya. Okay. Kemudian yang ke-9 adalah wire teras disambungkan kepada plug 3 pin tadi. Disambung kat sinilah. Okey, bahan lagi kita ada pelekat vanil luksina atau legap untuk hasilkan imej atau hurufan. Bingkai aluminium untuk dipasang pada untuk dipasang sebagai bingkai kita pasang pada kerangka itulah. Kemudian yang ke-12 kita ada cat semburan tin untuk kita cat kerangka untuk mengelakkan cat tu, untuk mengelakkan kerangka dari berkarat. Okey, ada bahan lagi di sini. Kita ada foam pita dua muka untuk lekatkan tapak lampu LED. Kita nak lekatkan lampu tu, kita gunakan pita foam tadi. Kemudian skru benam. Skru benam ni special sikit lah sebab kita boleh pakai skru tu, kita letak pada kerangka dengan bingkai, kita letak, kita terus skru je. Kita tak payah nak lubangkan dulu sebab skru benam ni dia boleh terus masuk ke dalam tiub tu, tiub keluli. Okey, 15 ada pop rivet untuk mengikat bahan tadi yang kita gunakan rivet tadi, alat merivet tadi. Ni dia punya bahan dia. Yang ke-16, penyangkut papan tanda digunakan semasa pemasangan. Jadi kita akan pasang ni di bahagian atas atau tepi. Tengok setakat macam mana kita nak cara kita nak gantung dia. Nak atas ke, nak tepi ke boleh. Jangan bawah pula, tak boleh lah. Bawah tak boleh lah kan. Atas atau kiri kanan. Baik, Cikgu. Sebelum diteruskan, Irfan ada satu soalan mudah, Cikgu. Ya. Okey, soalan Irfan. Tadi Cikgu dah ceritakan mengenai bahan, alatan kan. Ada banyak bahan dan juga ada banyak alatan. Jadi bagaimana untuk kita bezakan antara dua itu? Alatan dan juga bahan. Biasanya yang cikgu dapat kenal pastilah bila peperiksaan ujian, ramai murid membuat kesilapan kat situ. Kesilapan tu sangat yang mudah lah. Okay. Jadi cikgu nak terangkan ini supaya murid-murid ingat betul-betul, fahamkan betul-betul macam mana kita nak bezakan bahan dengan alatan. Okey, kita tengok pada bahan dulu. Bahan itu ialah bahan barang-barang yang kita guna dan dia akan habis. Maksudnya kalau papan lampu tadi kan, kita ambil lampu LED, kita pasang. Kita dah gunakan dah. Betul. Itu bahan. Boleh tak kita ambil sekali lagi untuk pasang tempat lain? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Untuk alatan pula, macam skru pemutar skru kan. Okey. Jadi kita ambil pemutar skru tu, kita putarkan skru, kita nak pasang skru. Lepas kita pasang skru agak-agak alat tu habis tak? Ke boleh pakai lagi? Boleh. Dan lagi sampai dia rosak. Okey. Maksudnya selagi dia tak rosak, alat tu masih boleh dipakai berulang kali. Itulah bezanya antara alatan dan bahan. Baik. Dan betul-betul. Baiklah, terima kasih Cikgu. Irfan sudah faham sekarang ni kalau kita nak bezakan bahan dan juga alatan. Kalau bahan ni maknanya kita pakai dan kita akan habiskan dan tak boleh pakai banyak kali. Untuk alatan pula kita akan gunakan untuk membantu kita menyiapkan papan tanda berlampu untuk jangka masa yang lebih lama. Contohnya dekat sini Cikgu, kita ada pisau pemotong akrilik. Yang betul. ini adalah alatan. Betul. Sebab kita akan guna berulang kali. Okey, ini adalah alatan pisau pemotong akrilik yang boleh kita gunakan untuk masa yang lama kan. Yang ini kita boleh gunakan banyak kali. Contohnya lagi Cikgu, kita ada apa lagi di sini? Kita ada ini Cikgu.
Pengikir. Pengikir ya. ni pun boleh kita gunakan banyak kali sebab itulah dia berada dalam kategori alatan juga. Bagaimana dengan ni cikgu? Papan akrilik ni. Yang ini bagi Irfan teka dulu Okey, Irfan nak teka. Ini adalah dalam kategori bahan. Okey, betul Irfan. Okey. Pandai pun. Yang sebelah kanan sana kita ada polikarbonat cikgu ya? Ya, polikarbonat. Polikarbonat ni pun mestilah dalam kategori bahan sebab kita akan gunakan dan kita akan habiskan dalam penyiapan kita dalam papar tanda berlampu. Baiklah cikgu, terima kasih atas penjelasan. Apa kita teruskan pula dengan agenda yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey, kita dah tunjuk semua alat bahan. Dan sekarang ni kita nak uji. Kita tanya Irfan lah kan? Okey. Okey Irfan, kita tengok soalan Rajah 2 yang bawah tu, Rajah 2 menunjukkan sebahagian alatan dan bahan yang digunakan bagi menghasilkan papan tanda berlampu LED. Okey. Okey, berdasarkan Rajah 2 ni, tandakan A untuk alatan dan B untuk bahan dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, Irfan jemput. Okey, Irfan kena cuba dan Irfan nak ajak semua rakan-rakan yang berada di rumah untuk sama-sama kita cuba jawab soalan ini. Okey, jom kita teruskan dengan yang pertama. Kalau gambar pertama tu adalah gambar wayar cikgu Dan gambar wayar ni dalam kategori B. Okey, kita letak dulu B. Okey. Kita letak B. Keluar pula. Okey, boleh. Okey, itu B. Yang kedua, kalau kita melihat itu adalah gambar pita pengukur dan ia berada dalam kategori A untuk alatan. Okey, kita bagi A kat sini. Kalau yang ketiga bagaimana pula? Alatan ke bahan? Okey, itu adalah lampu cikgu lampu semestinya dalam kategori bahan. Okey. Irfan tak pasti betul ke tidak, kita akan tengok jawapan cikgu kejap lagi. Dan yang terakhir tu gambarnya adalah sesiku L cikgu Ya, betul. Sesiku L ini Irfan akan letak dalam kategori alatan sebab kita boleh guna banyak kali untuk mengukur. Okey. Okey, mana cikgu? Okey, kita tengok tengok jawapan dia. Okey, betul B. Bahan berdua pun alatan betul. 3 betul. Bahan. Okey, yang keempat. Okey, betul Irfan. Irfan dapat full mark ni. 4/4. 4/4. Terima kalau kasih. Kita persatunya 100% ni. 100% Alhamdulillah. Okey. Irfan pun silakan cikgu. Okey, sebenarnya dalam alatan dan bahan ni murid perlu kenal pasti. Bukan just cuma ambil dan guna tapi tak tahu pun benda apa. Kena tahu. Dan satu lagi yang biasa kita dengar kan, mungkin alat-alat ni macam SQL mungkin ada bahasa lain yang digunakan kan. Jadi kita kena ambil istilah yang betul sebab kita nak jawab peperiksaan nanti. Okey? Dan kita perlu tahu dia punya dia punya kegunaan. Selain daripada kita dapat bezakan yang mana satu alat, mana satu bahan. Jadi Irfan jawab tadi memang excellent Irfan. Alhamdulillah. Okey, sementara tu cikgu, sebelum kita nak berhenti berehat, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit fungsi-fungsi setiap barang dan juga alatan dalam rajah-rajah yang kita ada sekarang ni cikgu. Okey, untuk wayar dulu. Untuk wayar ni kita nak gunakan dia untuk sambung kepada plug 3 pin tadi. Sebab itu wayar, cuma just wayar je kan. Betul. Nak sambung. Okey, untuk nombor 2 tu nama dia pita pengukur sebab kita nak apa? Sebab kita nak ukur bahan. Sebelum kita potong kena ukur dulu. Kita kena tahulah. Okey, B tu yang gambar seterusnya yang tu lampu lah. Lampu apa? Lampu LED. Lampu LED. Yang keempat cikgu? Lampu fungsi dia untuk bagi cahaya lah. Okey, yang keempat ni, yang ni ialah SQL. Jadi fungsi ni kita nak mengukur ketepatan sudut. Sebab tu ada L. 90 darjah cikgu? Yes, 90 darjah. Kalau just nak ukur biasa, kita just boleh pakai pembaris besi biasalah. Betul. Okey. Okey cikgu, terima kasih atas segala penjelasan dalam segmen ini. Sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu. Kita akan jumpa dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Kalau tadi kita dah dapat tahu mengenai alatan dan juga bahan, dan kita juga dapat bezakan antara dua itu, dan sekarang ini kita teruskan pula dengan segmen yang seterusnya. Cikgu, jom kita mulakan. Okey, baik. Kita teruskan. Baik, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran 6.1.4 membina papan tanda LED. Okey, sini kita akan buat proses mengukur, menanda, motong mengikut saiz panel. Kemudian membina imej dan penghurufan, membentukkan komputer, memotong imej dan penghurufan, dan seterusnya memindahkan imej dan penghurufan pada panel papan tanda. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, gambar sini, gambar yang ni kamu dapat lihat adalah proses mengukur dan menanda. Okay, kemudian dia memotong. Yang ketiga mematahkan kesan potongan tadi. Yang keempat dia membuat kemasan. Inilah proses-prosesnya. Ada dalam kutek pun yang ni. Dalam kutek. Cikgu, apa alatan yang kita perlukan, cikgu, untuk proses yang ini? Okey, alatan kita ada kat sini. Kalau tengok gambar pertama tu, nampak tak kat dalam tu? Ada pemari besi, ada siku L, ada pita pengukur. Okey. Yang kedua nak potong, kita gunakan apa? Kita gunakan apa, Ivan? Bisa pemotong akrilik, cikgu. Pandai pun. Kena tanya, Ivan. Okey. Yang ketiga, mematahkan kesan potongan tu. Ada kenapa gambar ni dia tunjuk macam mana? Kita kena gerakkan kesan yang kita potong tu pada sisi meja. Nanti kita tengok demo boleh. Yang keempat, bila kita dah patahkan, kemudian tentulah ada kesan-kesan potongan yang tak kemas, jadi kita kena buat kemasan kat situ. Okey, kita gunakan apa, Ivan? Pengikir, cikgu. Pengikir. Ivan memang excellent lah. Bagus. Terima kasih, cikgu. Terima kasih sebab cikgu ajar saya hari ni. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Seterusnya, bila kita dah siap panel, jadi kita nak letak imej pada panel, kan? Jadi cara yang kita gunakan sekarang ni nak masukkan imej pada panel, kita gunakan software grafik. Okay, software grafik ni kita akan buat reka letak lah. Reka letak pada panel yang ada ni. Kemudian kita draw panel, draw dalam komputer lah, kan? Bukan dengan PC pula. Kita draw panel, ukuran dia, kemudian kita boleh import gambar dan kita boleh susun gambar tu kat mana kita nak susun, dan kita boleh ubah saiz. Okey, pada masa yang sama kita boleh buat susunan perkataan atau font yang kita nak masukkan. Contohnya ni Kelly Softball Club. Okey, yang ni reka letak pengurufan dia, perkataannya. Macam mana kita nak letak supaya dia berada di tengah-tengah. Dia tidak terlampau atas, dia tidak terlampau bawah, dia kena center. Okey, itu yang penting tu, reka letak. Okey, katakanlah kita dah habis dah buat semua ni, kita pergi ke proses yang seterusnya. Silakan. Proses untuk memotong imej dan penghurufan pada panel berbantukan mesin pemotong. Yang ni ada caranya lah. Ada caranya. Yang ni jom kita tengok video ke? Ada video, cikgu? Ada video. Jom kita saksikan sama-sama. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya nak menunjukkan bagaimana cara ataupun proses kerja untuk melaras vinyl pada mesin pemotong plotter. Baik, yang pertama sekali kita gerakkan motong ni. Kita gerakkan mesin dia tepi perlahan. Yang kedua, kita laraskan vinyl ke dalam mesin plotter tadi. Okey, kita gerakkan sehingga ke garisan putih ni. Pastikan lurus. Perhatikan vinyl ni ikut garisan putihnya. Lurus. Pastikan stiker dalam keadaan center atau kat tengah. Okey. Jadi sebelum kita nak kunci kedudukan vinyl ni tadi, kita tekan pada sini supaya vinyl tidak kembung kat sini. Pastikan dia lurus. Letak tangan kat sini. Kita kunci. Kunci dia di belakang. Okey, sebab saja kita dah mengunci kedudukan vinyl. Okey, ada button kat sini. Kita tekan mana-mana button untuk pisau potong tadi mengesan kedudukan vinyl tadi. Kita tekan kat sini.
Okey. Yang tadi cara nak masuk, ni cara nak keluar pula. Cara nak keluarkan. Okey, apabila misi pemotong plotter ni telah selesai memotong design atau image, jadi kita buka kunci di belakang ni, perlahan, buka tarik ke belakang saja. Kemudian kita keluarkan vinyl yang kita potong tadi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu atas penjelasan mengenai cara untuk menggunakan mesin pemotong vinyl. Ya, itulah caranya, nampak tak rakan-rakan semua. Okey Cikgu, dah kalau kita dah tahu cara untuk memotong imej dan penghurufan, bagaimana pula langkah yang seterusnya? Okey, kita teruskan ya. Okey, bila kita dah siap gunakan plotter tadi, okey, sekarang ni tibalah masanya untuk langkah kerja memindahkan imej yang kita potong tadi, imej dan penghurufan pada panel. Okey, kita tengok pertama tu, kita lekatkan pita pemindah pada imej dan penghurufan. Okey, dah lekat pada imej tu, kita pergi kepada yang nombor 2 ni. Yang putih tu adalah panel, panel yang kita dah potong tadi ukuran, kita sebur pada panel. Yang ketiga, kita laraskan stiker. Stiker vinyl tadi yang kita potong tadi kan. Kita ambil, kita laraskan. Kemudian bila kita dah laraskan dengan tepat, dah okey, barulah kita yang keempat tu, kita ratakan dengan stiker menggunakan alat skuji. Okey, yang kelima kita tanggalkan bila dah rata betul-betul, kita tanggalkan. Yang keenam tu, kita tanggalkan stiker vinyl yang kita tidak perlukan. Okey. Okey. Setiap pada pembelajaran ada soalan pengukuhan. Ada soalan yang nak kena jawab, saya lah kat sini. Jom kita tanya Irfan. Okey, boleh. Tak, kan? Okey. Rajah 3 menunjukkan langkah kerja pemotongan panel papan tanda berlampu LED yang tidak mengikut urutan. Maksudnya dia susunnya tak ikut urutan pun. Okey, kalau tadi kita dah tahu 4 kan, turutan, tetapi ini tidak sama Kita kena cari yang mana satu yang kita mula dulu. Okey. Mana yang nombor 1 tu letak A dan seterusnya sampai A, B, C, D lah. Okey, berdasarkan rajah 3, tulis A, B, C dan D mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey Irfan, boleh mula. Baik, untuk gambar rajah yang pertama tu, Irfan tak rasa itu yang pertama dan bukan A lah jawapannya. Jadi Irfan nak letak C dulu Cikgu. Irfan tak boleh macam tu. Irfan kena pergi yang pertama, A dulu. Oh, Irfan A dulu. Okey. Tak boleh. Yang A tu dulu. gambar yang ketiga Cikgu. Kita ukur dulu. Okey, 1, 2, 3. Ini A. Okey. Okey. B yang mana? Yang kedua. Okey, seterusnya yang B adalah gambar yang kalau kita dah gunakan pembaris, gambar yang kedua kita tandakan pula Cikgu. Okey, tanda sini. Okey, B. Okey. Okey, seterusnya Irfan pergi yang ketiga untuk C, gambar yang pertama Cikgu. Okey, C. Gambar yang pertama kita akan patahkan di sisi meja macam Cikgu cakap tadi. Dan yang terakhir, kalau kita dah siap, kita kena buat kemasan menggunakan apa? Menggunakan pengikir seperti tangan Irfan ni. Jadi itu jawapannya adalah D Cikgu. D. Okey, jom kita tengok skema jawapan dia. Baik, silakan. A, B, C, D. Oh, nampaknya semua jawapan masuk ke kotak yang tepat, Irfan. Kotak yang tepat. Terima kasih Cikgu. Okey, baiklah. Nampak kalau kita dah siap dengan soalan kita ni, apa lagi yang kita nak lakukan untuk segmen kali ni Cikgu? Okey, kita akan tengok macam mana kita nak buat. Kita praktikal pula. Praktikal? Kita tengok macam mana nak buat. Okay? Jadi Cikgu akan ke sini Cikgu? Ya, saya. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, saya silakan Cikgu untuk kita melakukan demonstrasi cara untuk sekarang ni kita nak buat apa dulu Cikgu? Sekarang saya nak buat demonstrasi berkaitan dengan macam mana kita nak memotong akrilik ni. Baik. Dengan cara yang betul. Okey. Okey, mula-mula kita kena macam biasalah, kita kena mengukur dulu. Kalau kita nak dapat ketepatan, kita ambil yang paling cantik T-square lah. T-square ataupun yang pembaris biasa pun boleh, tapi yang nak lebih tepat kita pakai ni. Kita garis kat sini. Ini disebabkan kita nak dapatkan sudut yang tepat Cikgu ya. Okey, kita garis. Mana pula pensil ni? Cikgu silakan. Pensil kat situ. Okey, kita garis. Maksudnya kita dah tentukan ukuran yang kita nak guna tu. Okey, kita dah ukur. Kemudian kita ambil pembaris besi ni, pembaris besi, kita letak di sebelah garisan.
Baik. Cikgu, boleh ke kalau nak guna pembaris biasa yang plastik tu? Oh, tak boleh Tak sebab boleh? sebab pemotong akrilik ni dia besi, nanti takut dia terpotong. Tu yang tak boleh tu Tak boleh. Kena ingat tu. Okey, jadi kita mula-mula yang pertama sekali pastikan kita pegang pembaris besi ni supaya dia tak bergerak, kita pegang betul-betul. Sini dekat akrilik ni dia ada kertas warna coklat ni kan. Okey, ni lapisan pelindung. Yang garis langkah pertama kita kena potong pelindung dulu dengan cara kita tolak pisau ni ke depan. Okey, dari bawah ke atas ya? Dari bawah ke atas. Tolak ni. Okey. Okey, kemudian barulah kita potong. Jadi pegangan pisau ni tak boleh terlampau tegak macam ni, tak boleh. Dia kena dalam 45 darjah. 45 Tengok darjah. pada kecenderungan mata pisau kat sini tadi. Okey, kita potong Okey, dari atas kita ke bawah berikan sedikit tekanan. Okey, lepas tu kita potong. Beberapa kali Beberapa kali. sifat dia mengikis permukaan. Kalau pisau biasa tak boleh. Kali yang kedua, ketiga, 4, 4. 5. Dia asalkan kita dah potong 3/4 daripada ketebalan dia. Okey, Baik. sekarang macam mana kita nak patahkan dia? Kita pergi ke sisi meja. Okey. Okey, pastikan garisan ni selari dengan sisi meja ni. Kita patahkan dia. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Oh, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Tak cukup Bila tak lagi. cukup, kita kena potong lagi kena potong menggunakan lagi. pisau pemotong Okey. akrilik. Tapi kalau kita cuba patahkan, dia akan pecah lah. Sikit lagi. Okey. Okey, sampai kita rasa dah cukup lah. Dan kita pergi ke sisi meja untuk kita patahkan. patahkan. Kita pegang kat sini. Okey. Kita Baik. dah patahkan kat Kita sini. dah patahkan dulu. Okey, kemudian kita buang, kita gunakan pisau ni. Okey. Kita potong lah. Kita potong dulu. Nampak macam kemas tapi belum kemas lagi cikgu Belum kemas. Belum kemas. Okey, proses seterusnya kita akan guna pengikir Pengikir. tadi Okey. dekat sini. Okey. Baik. Kat sini Kita pegang kat sini, kita kikir kat sini lah. Kat sini, kita kikir sampai dia kemas ni. Tak ada kesan-kesan potong tadi. Tak ada sampai dia rata lah. Okey. Dan itu Irfan saja. ingatkan juga pada rakan-rakan di rumah untuk sentiasa berhati-hati dalam menggunakan alatan yang kita ada pada hari ini, sebab kalau kita tak gunakan dengan berhati-hati mungkin kita akan tercedera. Jadi kita elakkan kecederaan itu bersama-sama dengan lebih berhati-hati semasa menggunakannya. Okey? Alright. Baiklah cikgu. Dah selesai? Dah selesai untuk potong. Dah selesai untuk potongan. Seterusnya kita nak buat apa lagi? Okey, seterusnya kita akan pindahkan penghurufan kita potong tadi kan. Okey, produksi, Kita- reka, itu tanda tadi. tanda kita punya tajuk hari ini. Kita pindahkan pada panel. Kita nak pindahkan pada panel ni Okey, apa yang perlu kita buat? Kita letakkan pita pindah pada penghurufan tadi. Penghurufan Okey, atau kita kena cari mana dia punya tanda ni. Cari dulu cikgu buat. Itu dia. Kat sini. Okey. Kalau kita nak buat ni, kena macam bersabar sikit kan cikgu? Sabarlah. Jangan kita terburu-buru, mungkin hasilnya akan kurang cantik. Ya, nanti. betul tu. Okey Ingatlah, yang ni kita gunakan pita pindah ni bukan kita nak tutup semua. Kita tutup bahagian yang diperlukan saja. Okey. Teruskan macam ni. Pertama cikgu letakkan pintu pindah di atas perkataan produksi. Okey, lepas tu produksi tu, lepas tu kita potong. Okey, kita potong. Hati-hati semasa menggunakan pisau. Kena hati-hatilah. Kena rata. Kemudian kita lekatkan yang kedua ni, dia secara bertindih Bertindih. Dia bertindih dengan atas dan bawah supaya pita pindah tu dia tak terpisah. Maknanya kita boleh tarik sekali saja untuk keluarkan semua cikgu. Macam tu ke? Sekali. Dia bila kita tarik tu dia akan keluar sekali lah, serentak. Okay, nampaknya kita kena tindih pita pemindah di atas permukaan imej ataupun penghurufan yang kita telah siapkan. Okey, seterusnya itu apa cikgu? Yang ni namanya sekuji. Sekuji, okey. Untuk kita tekan supaya pita pindah ni dia betul-betul lekat pada permukaan huruf tadi. Baik. Tekanlah. Tekan betul lah. Kita perlu menggunakan sedikit tekanan cikgu ya. Perlukan sedikit tekanan. Okey. Cepatlah cikgu. Tekan betul-betul menggunakan peralatan kita itu sekuji. Kita nak memindahkan, sebelum tu kita kena spray sabun pada permukaan akrilik ni. Kenapa kena guna air sabun cikgu? Cuba cerita sikit kenapa. Ada sebab dia. Kalau kita
Tujuan kita guna air sabun tu supaya mudah kita nak melaras, kita nak ejaz-ejaz, kita nak ubah dia senang kan. Okey ya. Okey, ni cara ni kita dah pun keluarkan. Nampak? Kita dah keluarkan. Okey. Kita letak ni. Kita laraskan dulu. Dah laraskan. Okey, kita laraskan macam ni. Okey, ni pun ada teknik ya. Bila kita laraskan, kita kena tarik skuji ni kita lekatkan, kita kena dari tengah. Dari tengah. Dari sini kita pegang, tolak tengah ke luar. Macam jangan tu. terus tarik, tak boleh. Tak boleh. Dari tengah tak dulu. Boleh. Dari tengah, sama ada tengah dari sini ke atau ke kanan atau ke kiri. Okey. Ingat dia kena gunakan skuji dari tengah dahulu. Tak kisah bawah ke kanan ke kiri ke kanan, kena guna dari tengah dulu. Okey. Lepas tu kita akan buang lah. Kita akan buang betul-betul semua ni asal bagi dia betul-betul lekat. Lepas tu dah lekat. Dah lekat. Kemudian kita boleh tanggalkan. Ni maksudnya dia belum lagi. Belum betul-betul lekat lah. Okey. Baik, sikit lagi kita perlukan masa untuk kita lekatkan betul-betul di atas permukaan. Kita lap sikit lah. Tadi. Kan? Kita lap dulu. Yang paling penting kena jaga kemasan semasa kita menyiapkan projek kita. Tengok dia betul-betul keluar ke tak? Bismillah dulu cikgu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Tak apa, boleh. Kita bagikan sedikit masa untuk cikgu. Sebab kita nak tunjukkan hasilnya. Bagaimana cara yang sebenar untuk menyiapkan papar tanda. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, dia masih tak lekat betul lagi. Masih tak lekat betul. Okey, cuma cara tarik tu kita kena tarik daripada sudut hujung ni. Hujung ni kita rapatkan ke bawah macam ni, kita rapat, kita tarik perlahan. Ni masih tak. Sebab dia kena ambil masa sikit lah. Okey. Kita kat studio tak cukup masa. Tak cukup masa betul cikgu. Jadi saya boleh tunjuk macam ni lah. Tapi still nampak hasil dia. Ada yang melekat lagi kan. Itu nampak cantik tu cikgu. Okey. Sikit lagi cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Ni melekat. Okey, ni kalau dia jadi macam ni kita just tahan lah. Tahan macam ni. Kita tahan dia, kita pegang. Baik. Nampak tak? Sebab ada sabun ni kita boleh hijau lagi. Ada sabun, betul. Sikit lagi cikgu. Okey. Itu dia cikgu berjaya tarik dengan baik. Tengok hasilnya cikgu macam mana? Tapi kita kena laraskan bagi dia betul-betul tengah lah. Okey, betul-betul tengah. Okey, betul-betul tengah kita laraskan ikut. Pastikan dia jangan terlampau atas ke bawah ataupun ke bawah. Kena betul-betul dapat center ataupun tengah macam ni. Okey? Okey cikgu, terima kasih. Baiklah, itulah caranya untuk memotong, mengukur dan juga cara untuk kita melekatkan imej dan juga penghurufan di atas panel. Terima kasih cikgu atas demonstrasinya. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu. Jumpa anda sebelah sini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM, kita dalam segmen yang terakhir di mana kita punya mata pelajaran ini adalah produksi reka tanda. Okey, kalau di sini kita boleh lihat adanya paparan mengenai imej dan juga penghurufan yang telah dilekatkan. Jadi, cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit apa yang kita ada depan ni cikgu. Silakan. Okey, kita tengok pada yang papan tanda yang first yang depan tu. Okey. Okey, papan tanda yang pertama tu yang ada, kalau tengok dekat sisi dia nampak macam kayu kan. Betul, nampak macam kayu. Yang tu kita gunakan panel, kita pasang panel plywood. Panel plywood. Okey. Plywood. Di atas dan juga di tepi. Tapi kalau panel plywood ni dia untuk indoor saja, outdoor tak boleh. Kenapa tak boleh cikgu? Tak boleh sebab kalau outdoor tu tengok cuaca lah. Kena hujan ke apa lagi? Kena hujan panas, keput akhirnya. Rosak nanti. Sebab tu kena pakai zinc ataupun aluminium. Macam yang tak ada panel tu. Yang tak ada panel ni sebelah kiri Irfan ni. Okey. Okey, kita tengok pada panel Kelly Softball Club tu. Okey, yang tu lah contoh di mana yang macam saya tengok demonstrasi tadi, macam mana kita dah pindahkan. Sekarang ni kita telah pun letakkan panel tu pada permukaan
papar tanda kita dah pasang kan. Okey, jadi teknik yang semua penonton tengok dan Irfan dapat lihat okey, image yang kita gunakan tu, kita gunakan macam Kelly softball tu, kita gunakan teknik negatif. Maksudnya, negatif cikgu? ni kita buang huruf dia dan kita kekalkan latar belakang. Oh, okey. Jadi secara tak langsung lampu tu dia akan fokus pada penghurufan yang kita buka tadi dan kita menggunakan vinyl legap. Vinyl legap. Yes. Okey. Kalau kita nak bagi cantik, kita boleh potong penghurufan mengikut penghurufan yang ada pada situ, pada panel tu. Kita boleh potong dengan ukuran yang sama. Contohnya kita nak gunakan warna biru, warna kuning, warna hijau sebagainya. Kita just potong, kita tampal kat depan tu. Maknanya cikgu nanti cahaya yang keluarkan mengikut warna yang kita tampal tu lah. Ya. Okey. Tapi pastikan kita gunakan vinyl look cahaya yang boleh tembus cahaya. Kalau yang hitam tu dia legap. Sebab kita memang nak menghalang cahaya. Betul. Kita nak bagi cahaya tu tumpu pada penghurufan tu tadi. Faham? Okey. Untuk panel yang ada kat depan tu, panel yang tu saya gunakan bahan jenis akrilik. Akrilik. Okey. Irfan boleh pegang yang satu lagi tu, itu nama dia polikarbonat. Polikarbonat. Okey, dia sama saja, cuma polikarbonat ni dia lebih ringan dan dia lebih tahan lasak. Dan dia gunakan secara meluas pada papan tanda yang ada pada kedai-kedai di luar sana. Jadi yang cikgu boleh orang kata perkongsikan pada hari ini, kita boleh menggunakan lebih banyak polikarbonat berbanding dengan akrilik ke macam mana? Biasanya polikarbonat lah. Kalau untuk papan tanda yang besar, dia akan guna polikarbonat. Baik. Sebab dia lebih ringan dan mudah kita nak potong. Kalau kita gunakan akrilik ni dia ada ketebalan dia, lagi tebal dia lagi berat. Dia akan berat. Jadi tak sesuai lah untuk papan tanda yang besar. Dan juga polikarbonat ni tahan lasak cikgu kan? Tahan lasak. Baik, sebab itulah kita boleh pilih polikarbonat untuk papan tanda yang lebih besar. Seterusnya cikgu, di sebelah sana kita ada akrilik kan? Okey, akrilik. Okey, Okey, akrilik tu ikut pada ketebalan dia. Kalau kita nak gunakan papan tanda yang kecil, kita boleh gunakan akrilik yang nipis. Tapi kalau untuk papan tanda yang besar, kita tak boleh gunakan akrilik sebab nanti dia berat. Lagi situ mahal. Lebih mahal. Okey, lebih praktikal kita gunakan polikarbonat. Kan tadi kan kita ada buat kos pengiraan kos bahan-bahan kan cikgu. Jadi kalau kita nak jimat, kita pakai polikarbonat. Ya, betul. Kita pakai polikarbonat itulah. Baik. Okey. Arifan nak tahu apa-apa lagi? Sekarang ni cikgu, kita nak tunjukkan demonstrasi permukaan lampu di sini. Macam mana cikgu? Dah pasang belum tu? Belum lagi cikgu. Okey, belum jom kita pasang lagi. Saya tunggu cikgu ni. Okey. Jom kita pasang lampu tengok. Kita nampak pasang tak? dulu. Yang mana dulu cikgu? Yang ini ke yang ini? Pasang yang mula dulu. Yang ini dulu. Okey, untuk Kelly Softball Club. Okey, kita tengok macam mana dalam kiraan 3 1 2 3. Okey, nampak tak? nampak. Dah pun nyala. Di mana cikgu cakap tadi, kita memang tumpukan pencahayaan untuk penghurufan Kelly's Softball Club. Kita tutup, kita buka. Nampak tak perbezaan di situ? Okey, so ini yang pertama cikgu. Kita buka pula untuk panel yang kedua di sini. Okey, 1 2 3. Cerah bukan? Okey, kalau ini cikgu, kenapa lampu yang di sebelah kiri saya ni lagi cerah berbanding dengan Kelly Softball Club cikgu? Dia sebenarnya sama je. Cuma yang pertama yang tak ada panel tu, dia tak ada panel. Jadi kita nampak lampu tu lebih cerah. Sebab yang pertama tu kan kita ada panel gelap kan. Betul. Jadi dia akan tumpu pada tulisan. Okey. Itulah perbezaannya cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni mungkin cikgu boleh berikan pentaksiran keseluruhan mengenai prestasi saya hari ini cikgu. Silakan. Okey. Untuk Irfan hari ni kan, saya bagi A+ lah ke Irfan. Tahniah Irfan. Memang Terima kasih cikgu. lah. Sebab apa cikgu? Bila cikgu ajar, Irfan senang faham. Bila senang faham, Irfan mudah untuk menghayati pembelajaran kita hari ini cikgu. Terima kasih. Dan bagaimana pula dengan rumusan kita Okey, untuk kita sepanjang tengok 1 pada jam? rumusan apa yang kita belajar hari ni ya. Okey, untuk rumusan hari ini, yang pertama dan sangat penting, murid perlu fokus, faham dan tahu langkah melaksanakan kerja dengan betul. Kena faham, tahu, bukannya just copy ya. Tengok orang buat, kita ikut. Sebenarnya kita tak faham pun kita buat apa. Betul. Kan bila tanya, entah sebab apa? Sebab kita just tiru. Sebenarnya kita kena menghayati kerja kita. Okey, kemudian kemahiran adalah sesuatu yang perlu dicapai dengan latihan yang mencukupi dan minat yang tinggi. Maksudnya dalam produksi reka tanda ni yang nak masuk, dia punya
qualification tu tak tinggi. Yang penting minat. Minat, itu yang paling penting. Minat dan full fokus. Itu yang penting. Jadi kalau minat, insya-Allah yang benda yang kita tak tahu, kita akan dapat tahu dengan lebih cepat. Itu saja, Irfan. Baik, Cikgu. Dan kalau kita dah faham mengenai topik kita hari ini kan, bagaimana untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah untuk mendapatkan latihan pengukuhan, di manakah ia, Cikgu? Okey, latihan pengukuhan ni biasanya kita akan buat kelas-kelas tambahan. Contoh kita boleh tengok pada Sumberku. pada sumberku, melalui buku teks. Dan kita sekarang ni teknologi sekarang ni kita boleh tengok YouTube. Maksudnya murid-murid boleh buat pembelajaran secara kendiri. Untung budak sekarang kan. Betul, Cikgu. Dulu kita nak cari source, nak cari sumber susah kan. Dan sekarang ni nak cari buku. Pihak kerajaan juga telah menyediakan satu portal Sumberku untuk mereka mendapatkan latihan yang lebih baik, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak untuk segala pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi, Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay, on cam.